Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Teknologi fertigasi yang ada di dalam negara kita sekarang ni sudah boleh dikatakan kiat berkembang pesat, selari dari teknologi semasa ke semasa. Kini dengan perkembangan teknologi pertanian yang dikembangkan oleh Jabatan Pertanian serta petani kita sekarang ni mampu mengoptimumkan penggunaan tanah yang lebih baik dan efisien. Dalam teknologi fertigasi kita sekarang terdapat beberapa jenis sistem fertigasi, iaitu fertigasi terbuka, fertigasi tertutup, fertigasi NFT, fertigasi bantal, dan yang sedang meningkat naik sekarang ni adalah fertigasi gantung. Jadi pada video kali ini saya akan berkongsi pada korang semua tentang akan kelebihan fertigasi gantung ini. Jadi pada mereka yang selalu bertanya apakah kelebihan fertigasi gantung ni, boleh tonton video ni sehingga habis, sebab saya ada senaraikan lebih kurang dalam 10 tips untuk fertigasi gantung ini. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita kena kenal dulu apa itu fertigasi gantung. Okey, fertigasi gantung merupakan satu kaedah tanaman secara fertigasi yang kini semakin popular di kalangan petani-petani kita di dalam Malaysia ni lah. Tak kisahlah yang menanam secara skala kecil maupun skala besar. Konsep asas yang membezakan teknologi ini dengan kaedah lain ialah pokok ditanam di dalam polybag secara tergantung, yang orang kata berasaskan ialah polybag tu ditanam secara gantung. Dia ada tiang-tiang dia, lepas tu dia ada dawai dan tali untuk menggantung polybag tersebut supaya dia lebih cantik dan lebih efisien untuk dikendalikan. Tapi memang banyak kelebihan lah fertigasi gantung ni. Jadi kita teruskan untuk apa kelebihan dia. Okey, kelebihan pertama untuk fertigasi gantung ni adalah mengurangkan risiko tanaman terhadap banjir. Dengan menggunakan fertigasi gantung ini, dia amat sesuai pada tapak tanaman yang selalu ataupun kerap kena banjir. Tak kisahlah banjir kilat ataupun banjir musim, yang biasanya macam kalau kita tengok dekat belah pantai timur kan, selalu pada hujung tahun tu dia selalu kena banjir kan. Jadi fertigasi gantung ni memang sesuai lah untuk mereka yang selalu banjir pada hujung tahun tu kan. Okey, kelebihan kedua adalah fertigasi gantung ni mengurangkan risiko penyakit bawaan tanah. Jadi risiko serangan penyakit daripada tanah ni dapat dikurangkan kerana kelebihan utama sistem ni adalah kedudukan polybag tu dia memang jauh daripada tanah tersebut. Jadi apabila dia terlalu jauh, penyakit ni agak jauh sedikit nak mencapai ke polybag tersebut ataupun mencapai ke tanaman tu kan. Jadi ini memang antara salah satu faktor yang mampu menjimatkan kos meracun kita dalam mengawal dan merawat tanaman. Kelebihan ketiga pula untuk fertigasi gantung ni adalah pencahayaan dan pengudaraan yang lancar. Dengan kaedah fertigasi gantung, cahaya matahari boleh memancar terus ke tanah dan akan sentiasa mengeringkan tanah, manakala polybag yang tergantung akan memberi pengudaraan yang lebih baik kepada pokok. Jadi ia akan memberi kelebihan pada tanaman untuk mendapatkan cahaya dan udara semaksimum yang mungkin. Ini akan membuatkan pokok menjadi lebih sihat dalam menjalankan kerja fotosintesis yang akan memacu pengeluaran hasil tuaian dengan lebih baik dan berkualiti. Jadi dia sebab jarak dia tu yang agak renggang untuk fertigasi gantung ni, lepas tu dengan dia keadaan dia yang
tergantung. Jadi udara ni memang senang nak berlalu, jadi memang pokok akan mendapat oksigen yang semaksimum dan orang kata sebaik yang mungkin lah. Jadi memang saya suka sangat dengan ventilasi gantung ni. Okey, untuk kelebihan yang keempat, ventilasi gantung ini yang paling saya suka sangat. Sebab kelebihan keempat ni adalah ventilasi gantung ni dia memudahkan kerja mengawal rumpai ataupun mengawal rumput. Kerja-kerja mengawal rumpai boleh dijalankan dengan mudah jika sekiranya menggunakan mesin rumput. Kalau kita nak mesin rumput tu memang senang sangat lah, sebab semua dah tergantung kan. Lepas tu kalau kita nak buat kerja-kerja meracun pun, kita tak perlulah macam nak jaga sangat pokok tu daripada takut kena racun tu kan. Kita jaga, ini kita boleh sembuh dengan biasa je lah, sebab dia dah tergantung. Tapi kena ingat juga, walaupun tergantung, kalau boleh nozzle yang kita pakai tu janganlah dia terlalu berkabus. Ataupun kalau waktu angin yang kuat, janganlah kita pula pergi meracun, takut haba yang dibawa ataupun semburan debu-debu yang debu-debu racun tu dia akan terkena pada pokok. Jadi kena beringat juga itulah. Jadi memang kerja-kerja mengamal rumpai ataupun rumput memang senang sangat lah. Memang saya suka lah ventilasi gantung ni. Jadi secara tak langsung, waktu kerja kita untuk mengawal rumpai boleh disiapkan dalam tempoh yang sangat cepat. Sebelum ni kita memang nak kena jaga-jaga celah-celah polybag, tapi kali ni memang kita kita buat kerja kita tu memang lancar lah, tanpa halangan. Jadi memang kerja tu siap dalam keadaan dalam tempoh yang sangat cepat. Untuk kelebihan yang kelima pula adalah memudahkan kawalan serangga perosak. Pemantauan serangga perosak tanaman mudah dilakukan dengan kaedah ventilasi gantung ni. Jadi sebab ventilasi gantung ni dia punya polybag ataupun pokok dia memang satu paras ataupun dia dalam jangkauan mata kita kan. Jadi kita lebih mudah nak mengesan kehadiran serangga perosak pada daun ataupun di dalam polybag tersebut. Jadi kalau kita sambil kita berjalan tu di lorong tuai tu, kita jalan, kita boleh sambil jalan tu kita selak daun tu kan. Memang terlalu mudah sangat lah, sebab dia memang dalam jangkauan mata kita. Berbanding kalau tanam secara di bawah kan, dia jenuh kita nak bungkuk-bungkuk pula untuk periksa pokok demi pokok. Jadi dengan ventilasi gantung ni memang mudah dah. Kita lalu-lalu pun sambil-sambil selak tu pun dah boleh nampak serangga perosak. Kalau mengikut pengalaman saya memantau ventilasi gantung ni, tuan kebun tu memang sangat senang dia nak kawal serangga perosak. Bila dia sembuh tu pun nampak enjoy je kan. Tak perlu nak bungkuk-bungkuk lah, nak teruk-teruk sangat dan nak sengit-sengit badan lah untuk menyembuh bawah daun ni. Jadi memang kerja untuk menyembuh serangga perosak ni pun dia akan jadi lebih cepat lah dan teratur. Kelebihan keenam ventilasi gantung ni adalah memudahkan kerja-kerja memungut hasil ataupun menuai hasil lah. Jadi hasil dapat dipungut dengan lebih baik dan mudah kerana polybag yang kita tanam berada pada kedudukan tinggi. Jadi mudah kita nak memilih buah yang sudah matang dan mengelakkan kita terlepas pandang buah yang sepatut dituai lah. Kadang-kadang ni almaklumlah manusia kan, kita nak tuai buah ni kita rasa macam kita dah tuai habis, tapi sebenarnya ada buah lagi yang terselit pada pokok-pokok kan, jadi kita tak nampak. Tapi dengan kaedah ventilasi gantung ni dia memang senang lah, kita memang nampak buah tu daripada bawah. Jadi kita boleh pilih buah yang cukup matang, tak matang ataupun sebagainya.
memang kita boleh pilih lah. Jadi benda ni memang memberi advantage kepada kita dan pekerja-pekerja kita dalam menuai hasil tuaian. Kelebihan ketujuh vertigasi gantung adalah dia sesuai diaplikasikan pada tanah yang tak rata. Jadi siapa yang ada masalah tanah tak rata ni, lepas tu ada masalah akses ataupun mendapatkan traktor untuk meratakan tanah, bagi saya vertigasi gantung ni memang ada antara salah satu solution korang semua lah. Jadi sekiranya korang ada tanah tak rata, vertigasi gantung adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Contohnya macam ada satu tempat yang saya pergi, dia memang tanah dia tu agak sedikit mendatar. Jadi dia menyelesaikan masalah tu, dia buat vertigasi gantung lah. Jadi semua polybag, semua paip-paip dalam keadaan kedudukan yang paras. Jadi vertigasi gantung ni memang menyelesaikan masalah untuk tanah tak rata. Kelebihan ke-8, baja dan air dapat diagihkan secara seragam, sebab semua paip air agihan dan semua paip polybag apa semua di dalam keadaan paras yang sama. Sebab kita nak buat vertigasi gantung ni mesti kita sudah buat timbang air kan, untuk labelkan ketinggian dia tu. Jadi apabila semua tu dah label, bila pump tu hidup, dia akan air yang pergi ke paip-paip ni dia dapat henjut serentak, maknanya dia naik tu serentak. Jadi tak ada isu apa orang kata, air belah hujung ni dapat banyak sangat, yang belah sini dapat sikit sangat, yang sebelah sana tu kurang kan. Jadi dia memang bila keadaan tu label rata, memang bila paip air masuk dalam paip, memang dia akan henjut serentak. Jadi memang pokok mendapat nutrien sama banyak lah. Jadi tak ada lah pokok sana besar, pokok sini besar, yang sana kecil, yang sini kecil. Jadi ini kebaikan vertigasi gantung. Okay, untuk kelebihan yang ke-9 pula, dia memudahkan kerja penyelenggaraan. Dengan vertigasi gantung ni, kita boleh mengesan sekiranya macam contoh microtube tersumbat, dripper tercabut, jarum penitis tercabut daripada poly pipe 16mm atau 20mm tu kan. Jadi ataupun pipe pecah dan lain-lain lagi lah, memang kita boleh nampak. Lepas tu dengan kelebihan vertigasi gantung ni, kita boleh nampak air, boleh pantau lah kalau kita terlajak beri air ataupun baju ni, kita boleh nampak polybag tu menitis kalau terlebih air. Jadi kita boleh mengawal timer supaya kita menganggap berapa banyak air yang kita perlu beri. Kalau menitisnya macam air hujan kan rugi. Jadi kita boleh kawal lah benda-benda tu. Ini kelebihan vertigasi gantung, sebab dia memudahkan kerja-kerja menyelenggara tanaman kita. Okey, kelebihan yang ke-10 dan kelebihan yang terakhir adalah hayat tanaman dia menjadi lebih lama. Sudah tentulah bila pokok mendapat cahaya udara yang lebih baik, lepas tu kawalan perosak tanaman dapat dibuat dengan betul, serta pemantauan baja dan air secara maksimum mampu memanjangkan hayat tanaman dengan menggunakan vertigasi gantung. Jadi semua ni kita dapat orang panggil dapat selesaikan dalam keadaan tempoh yang cepat. Jadi tak adalah paip tercabut ataupun dripper terjatuh, kalau tercabut daripada polybag. Jadi tak adalah masalah isu pokok mati ataupun sebagainya, sebab kita boleh nampak benda-benda tersebut dengan sebab ialah kalau dia jatuh dia tergantung kan. Jadi kita boleh selesaikan perkara tersebut dengan cepat lah. Jadi ini memang mengikut pengalaman saya, apabila buat vertigasi gantung, pokok memang lebih tahan lama lah. Lebih tahan lama. Mengikut pengalaman saya sendiri yang memantau vertigasi gantung secara keseluruhannya
ataupun secara ringkas ataupun boleh menyimpulkan bahawa fatigasi gantung ni boleh mengurangkan kos tenaga kerja serta kos bahan kimia sehingga 50% tau. Sehingga 50% berbanding dengan penanaman fatigasi terbuka ataupun fatigasi biasa lah yang dekat di atas tanah tu. Sebab kita memang jimat dari segi kos merumput, meracun, membaja, ataupun kita buat selenggara beg tu kan. Memang jadi kalau seorang bekerja pun memang senang nak pantau. Cuma kalau waktu menuai tu mungkin kita memerlukan ramai lah. Tapi untuk kerja-kerja menyelenggara, seorang pun bagi saya sudah boleh cover untuk 5,000-6,000 polybag. Jadi bagi saya memang jimat banyak lah dari segi kos pekerja. Okey semua, saya harap perkongsian saya tentang kelebihan fatigasi gantung ni memberi manfaat kepada korang semua lah. Jika ada kurang ataupun yang korang faham ataupun ada kemusykilan, boleh cuba tengok video ni banyak kali. Kadang-kadang mungkin saya ada masalah dari segi nak menyampaikan bahasa tu kan, dengan lorat peraknya lagi. Lepas tu ada kesalahan sedikit tata bahasa, jadi korang boleh tengok lah video ni banyak kali. Ataupun kalau tak faham juga, korang boleh tanya soalan dekat ruang komen. InsyaAllah saya akan jawab korang punya pertanyaan tersebut. Sekiranya korang ada request video yang perlu saya buat, korang boleh lontarkan juga dekat bahagian ruang komen. InsyaAllah ini akan membantu saya video apa yang saya akan buat video akan datang. Jangan lupa menonton video pertanian saya yang lain. Jadi sebelum saya mengakhiri video saya kali ni, saya harap korang semua boleh support saya dengan menekan butang like dan butang subscribe tu. Lepas tu jangan lupa klik butang loceng supaya setiap kali ada video terbaru daripada saya, korang akan dapat dia punya notifikasi supaya korang takkan ketinggalan update video tersebut. Dan lagi satu, jangan lupa follow Facebook saya, Nur Amirul Nazmi. Jadi terima kasih kerana menonton video saya kali ini. Saya Nur Amirul Nazmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.